dinun wa daulah. Dia agama bercampur dengan negara, negara bercampur dengan agama, dan negara mereka perintah atas nama agama. Tapi bukan teologi, bukan dia panggilkan dengan teokrasi. Ada istilah nanti, teokrasi, negara yang diperintahkan oleh ulama-ulama, ulama yang jumud, ahli agama yang beku, yang tidak tahu menyesuaikan agama dengan penghidupan, dia panggil teokrasi. Bukan itu. Kita hanya dikenal dengan nama Daulah Islamiyah, negara Islam. Dalam Islam itu ada segala-galanya. Sebab kita belajar dah, makna Islam itu ialah orang yang berpegang dengan agama, mereka menyerah diri kepada Allah Tuhan mereka, mereka ikut apa sahaja Tuhan mereka kata dalam Quran, mereka ikut ke semua sekali. Yastaslimuna lahu bihadapirihi, mereka menyerah diri, menerima hukum Allah Ta'ala mereka sampai kepada yang halus-halus, hadapir sampai kepada yang detail-detail. Mereka telah berjaya memerintah negara sampai mereka memerintah 2/3 daripada dunia ini. Inilah yang mereka kaji, akhir mereka tahu kalau kita biarkan Islam yang begitu, Islam akan menguasai seluruh dunia. Habislah agama lain, habis tamadun lain. Maka cari jalan bagaimana nak melemahkan Islam ini. Mereka dapat jawapan, pisahkan agama daripada politik. Sebab tu yang kita hadapi sekarang ini bukan kita hadapi dengan barat dah. Kita hadapi orang kita yang baca buku barat, mengaji di barat sikit, balik ke sini menjadi musuh kepada Islam politik. Dan orang ini pula orang yang telah diberi tempat untuk memerintah. Memanglah kita tahu sejarah mengatakan bahawa selepas Perang Dunia yang kedua, dunia Islam kesemuanya dijajah. Sebuah hanya negeri yang tak kena jajah, sebuah saja, Makkatal Mukarramah. Allah selamat sungguh. Selain daripada Makkah, semua kena jajah. Sebut negeri mana pun, termasuk Malaysia, termasuk Indonesia, termasuk Brunei, memanglah mereka lah yang telah memperdukan kepada umat Islam ini belajar agama yang mereka kehendaki. Pisahkan agama daripada politik dengan slogan yang paling mudah, agama suci, politik kotor. Mana boleh agama bercampur dengan yang kotor? Agama-agama lah. Politik dipanggil the dirty game, permainan yang cukup kotor. Kita fahamlah. Tapi politik kotor itu politik barat, bukan politik Islam. Politik Islam mana kotor? Tapi mereka berjaya pisahkan. Maka berapa ramai orang kita senang bercakap orang UMNO lah. Kita nak faham lagi pun, memang dalam kepala mereka, pada pemimpin mereka sampai sekarang pun, mana ada masuk dalam kepala mereka Islam dengan politik boleh bersatu. Kalau mereka faham demikian, masuk pai habis lah. Ini masalah. Karena itulah sebagai mukadimah saya nak sebut, mengatakan bahawa kita pun terikut-ikut, terabai, dan orang umum kita sampai tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar adanya dipanggil fiqhud daulah. Ada fiqh kenegaraan, membincangkan hal agama, hal pemerintahan,
hal undang-undang, hal kesemua sekali dalam hidup ini bertolak daripada Islam yang syumul. Islam yang syumul, Islam yang disebut dalam Quran, udkhulu bisilmi kafah, masuklah kamu dalam Islam itu semuanya. Maksudnya Islamkan sistem penghidupan kamu itu. Apa sistem yang kamu ada dalam dunia ini, dalam alam ini, kalau kamu Islam, ambil sistem itu, kamu Islamkan dia. Politik, jadikan politik Islam. Ekonomi Islam. Sosial Islam. Ekonomi Islam. Pendidikan Islam. Seni Islam. Budaya Islam. Negara Islam. Ini yang terpisah daripada kita. Kita duk fahamkan orang balik, sebab faham balik, pegang balik. Saya tak risau kita ni, sebab cuma nak tambah maklumat ini sudah boleh jadi modal untuk kita terus berkempen, mengajak masyarakat, yakinkan masyarakat yang kita bawa ni betul. Saya bercakap lama dah mengatakan bahawa Islam yang syumul, Islam yang sumul, Islam yang tidak terpisah daripada sistem penghidupan. Kalau boleh tidak ada suatu sistem yang kita anut, yang kita beramal dalam negara kita dan sebagainya, yang sistem itu tidak Islam. Sekarang memanglah mana sistem politik, mana politik Islam, politik sekular. Sekular apa dia? Sekular ialah memisahkan agama daripada pemerintahan. Itu sekular. Agama jangan campur dengan pemerintahan. Macam bagatlah, macam Britain, Scandinavian countries, negara hatta Amerika Latin, North America, Jepun, Korea, China, agama tidak campur dalam pemerintahan. Nah, sebab tu di barat dia pandai cara depa lah. Kristian dipenjarakan Kristian itu dalam sebuah bandar nama dia Vatican City. Mana? Di Rom. Lantik seorang Pop Benedict menjadi raja, menjadi tokoh besar gereja. Kamu uruskan agama kamu melalui gereja kamu, jangan campur hal politik. Memang tidak boleh campur, kerana tidak ada dalam kitab agama mereka, Bible, Old Testament, New Testament, namakan apa sajalah, tidak ada prinsip negara, tidak ada pengislaman budaya ataupun pengkristianan budaya. Cukup dengan semayang sahaja, cukup dengan nak kahwin pergi gereja, nak bercerai pergi mahkamah. Jihad tidak ada, kerana mereka berpegang kepada ajaran kononnya ajaran Nabi Isa. Dia kata yang bermaksud kalau ada orang pukul, tempeling pipi kanan kamu, maka berilah pula pipi kiri kamu untuk dia tempeling lagi. Itu pegangan mereka. Okey. Sebab tu berbeza. Islam agama wahyu, agama Allah. Dalam agama ini ada sawabit, ni kita akan masuk nanti. Ada sawabit, ada mutaghayyirat. Sawabit, hukum-hukum yang tidak akan berubah. Perlu. Yalah, hukum akidah nak berubah macam mana ya? Allah yang Maha Esa, takkan nak berubah pada Allah dua pula.